Zaidan bin Zainuddin, pengarah urusan syarikat Dimaras Development Malaysia Sdn Bhd. Syarikat kami telah ditubuhkan pada tahun 2007 di Pasir-Tumbuh, Kelantan. Pada awal penubuhan kami dikenali sebagai Dimaras Trading. Pada tahun 2019, kami telah menukar entiti syarikat kami kepada Syarikat Sdn Bhd. Misi kami ingin menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam satu bumbung, iaitu perkhidmatan membina rumah, perkhidmatan peguaman, perkhidmatan multiplan dan juga perkhidmatan pembiayaan perumahan. Misi syarikat kami adalah untuk menjadi syarikat yang menyediakan rumah kediaman yang terbaik bagi masyarakat di Kelantan dan juga Terengganu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton channel Dimaras Development. Saya Zahidah, pegawai pemasaran Dimaras Development. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan seharian. Hari ini kita sangat bertuah kerana ada bersama-sama dengan saya adalah seorang peguam hartanah yang akan membincangkan tentang isu-isu dan persoalan berkaitan dengan hartanah, pinjaman dan guaman. Sebelum itu, saya kenalkan tetamu kita pada hari ini, seorang peguam hartanah yang telah berkhidmat selama 15 tahun. Yang saya maksudkan adalah Tuan Jailani dari firma guaman Amir Azwani Jailani Nur Faruqi. Apa khabar Tuan? Terima kasih, sihat. Okey, terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini. Sama-sama. Sebelum itu, boleh Tuan kenalkan diri secara ringkas untuk pengetahuan para penonton? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Cik Puan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Jai daripada Amir Azwani Jailani Nur Faruqi dan alhamdulillah masuk tahun ni dah 15 tahun dalam bidang firma guaman, terutamanya dalam bidang hartanah. Itu saja rasanya Pak Cik Puan untuk pengenalan dekat awal. Baik Tuan, terima kasih atas sesi pengenalan tadi. Hari ini kami akan berbincang mengenai peranan seorang peguam dalam proses urusan jual beli tanah untuk sesebuah hartanah. Tidak kiralah jual beli rumah, lot kedai ataupun pembelian tanah. Proses ini memerlukan kehadiran seorang peguam supaya proses ini terjamin selamat dan urusan menjadi lebih selamat dan diiktiraf oleh kerajaan. Baik Tuan, untuk pembukaan ini, boleh Tuan terangkan kepentingan seorang peguam dalam proses urusan jual beli hartanah ini. Biasa, masyarakat tidak mahu menggunakan khidmat guaman kerana mereka beranggapan mereka akan rugi kerana perlu membayar cas guaman yang mahal. Boleh Tuan ceritakan serba sedikit? Itulah betul. Saya setuju dengan stigma masyarakat mana yang Cik Puan cerita tadi. Satunya, kalau kita guna peguam, ada yang beranggapan charge mahal lah, kadang-kadang charge yang tidak munasabah. Okey, untuk makluman dekat awal saya perlu maklumkan, kami peguam sebarang tingkah laku ataupun sebarang charge yang kami kenakan adalah mengikut lunas-lunas yang dikenakan, yang disyaratkan oleh pihak majlis peguam. Okey, maknanya mana-mana peguam tidak boleh mengenakan cas terlebih ataupun kurang daripada apa yang telah disyaratkan oleh majlis peguam. Okey. Untuk itu tiada isu cas mahal, cas terlampau ataupun cas yang much excessive. Semuanya mengikut lunas-lunas dan garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, untuk kenapakah kepentingan seorang peguam? Okey, perlu dijelaskan di sini urusan pembelian hartanah walaupun tidaklah serumit mana, namun ia memerlukan penelitian Puan. Kita kena teliti dalam urusan dokumen. Okey.
urusan jual beli tanah semestinya akan melibatkan perjanjian jual beli, akan melibatkan urusan di pejabat tanah, urusan di lembaga LHDN untuk urusan stamp, dan proses tersebut perlu dibuat ataupun perlu diselusuri dengan berhati-hati. Okey. Peguam biasanya adalah ataupun peguam biasanya dinamakan sebagai stakeholder ataupun pemegang amanah. Okey. Pihak kami akan menguruskan jual beli, akan menguruskan semua dokumen berkaitan jual beli, dan sekiranya ada pembayaran akan dibayar melalui akaun peguam. Okey. Peguam akan pegang mana-mana amount yang dibayar sebagai stakeholder sahaja ataupun sebagai pemegang amanah. Apabila selesai proses, mana pihak peguam akan transfer ataupun buat bayaran balik kepada tuan tanah. Contoh, A beli tanah daripada B, melantik peguam. Okay. Fungsi peguam ialah untuk istilahnya membereskan semua dokumen daripada proses jual beli, perjanjian jual beli, daripada proses tukar nama, daripada proses loan. Okey, mana selesai semua proses itu, bila dah settle semua, fungsi peguam ialah untuk memastikan perpindahan daripada duit A kepada B. Itu yang dikatakan ada beberapa step yang perlu pihak peguam selesaikan, Puan. Maksudnya lebih secure lah kalau ada betul. peguam. Okey, terima kasih Tuan. Hari ini kami banyak persoalan yang kami hendak tanyakan kepada Tuan. Boleh. Kami juga dapat soalan, dan persoalan ini dari penonton kami juga. Okey, baik. Okey, ini soalan pertama. Apakah syarat-syarat untuk seorang kaki tangan kerajaan memohon pinjaman LPPSA? Okey, Puan. Syarat-syarat untuk kaki tangan kerajaan memohon LPPSA, pertamanya tuan dan puan mestilah disahkan jawatan terlebih dahulu. Okey, untuk makluman, syarat utama dalam loan LPPSA untuk disahkan jawatan. Sekiranya tuan dan puan ingin beli rumah namun tuan dan puan masih belum disahkan jawatan, untuk loan LPSA pihak tuan dan puan tidak layak. Namun ada alternatif, Cik Puan, boleh menggunakan loan bank lah. Sama ada bank yang puan rasakan sesuai dengan loan yang mahu dipinjam. Okey. Untuk soalan kedua, bolehkah seseorang itu ingin membuat loan untuk pakej rumah berserta tanah tetapi dia bukan anak jati Kelantan? Hanya isteri orang Kelantan tetapi isteri tidak bekerja. Okey. Biasalah antara soalan-soalan yang selalu ditanya oleh pihak kontraktor. Begitu juga dengan di Marah Trading. Okey, untuk makluman, di Kelantan dia sedikit special. Special, umum telah tahu untuk pembelian hartanah di Kelantan hanyalah anak Kelantan saja yang boleh membeli hartanah di Kelantan, termasuk tanah dan juga rumah. Okey. Namun bagi sahabat-sahabat kita, bakal klien yang bukan anak Kelantan dan tidak bekerja di Kelantan, tuan dan puan masih ada peluang untuk membeli hartanah di Kelantan dengan syarat isteri bekerja di Kelantan, dan ada sedikit tambahan, kalau boleh anak-anak pun perlu dilahirkan di Kelantan. Ini adalah bertujuan untuk permohonan esko ataupun kebenaran daripada pihak kerajaan negeri perlu difailkan untuk membenarkan bukan anak Kelantan membeli rumah di Kelantan. Antara syarat-syarat yang perlu dalam borang permohonan ialah tuan dan puan mesti buktikan connection tuan dan puan dengan negeri Kelantan. Okey, sekiranya tuan bekerja di luar Kelantan tetapi isteri orang Kelantan dan anak lahir di Kelantan, chances peluang untuk lulus permohonan esko lebih tinggi. Maksudnya kalau isteri tidak bekerja pun boleh mohon lah. Boleh. Dengan sebab perlu diingat, okey, dalam tanah memang dah ada nama isteri. Maknanya cuma apa yang perlu adalah untuk kita perlu menambahkan nama suami saja dalam grant.
Okey, untuk suami maknanya permohonan esko. Okey, dia lebih kuatlah sebab sekarang ni isteri orang Kelantan. Semestinya kebiasaannya anak pun lahir sini, ayah dia memang orang sini. Okey. Dengan kalau bila dia boleh fulfill syarat tu, insya-Allah permohonan esko, tempoh masa esko kalau di Kelantan lebih kurang 5 hingga 6 bulan pun. 5 hingga 6 bulan. Insya-Allah kita boleh cuba buatlah. Insya-Allah benda tu akan lulus lah. Saya nak selitkan sikit lah, Tuan. Kalau biasa kos untuk masuk esko tu berapa? Sebab biasa memang makin ramai kita tanya. Dia gini, dia kos untuk esko lebih kurang lah, lebih kurang dengan apa dokumen-dokumen kita perlu daftar di pejabat tanah, lebih kurang dalam 5 hingga 600. Makna kita kata less than 1000 lah. Makna kalau bila klien call, makna biasa kita kata 1000 ke bawah. Sebab kadang-kadang bila kita filekan permohonan, pejabat tanah ada minta dokumen-dokumen tambahan. Contohnya macam kita kena beli cabutan. Semua tu melibatkan kos. Basically actual price harga bukan 5 hingga 600. Cuma kebiasaannya kita letak up to 1000 ke bawah lah. Maksudnya 1000 ke bawah tu termasuk dengan kos lawyer semua sekali dah. Maksudnya terjawab lah sebelum ni sebab memang ada orang tanya betul lah. Okey. Untuk soalan ketiga, untuk pinjaman bank, bolehkah seseorang itu memasukkan kos tambun tanah ke dalam loan bank tanpa perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu? Okey, maknanya fokus kita untuk kos tambun tanah dah. Betul. Maksudnya dia nak tambun tanah, dia tak ada duit. Dia nak masuk dalam loan. Okey, gini. Untuk loan bank, kalau nak kos tambun tanah, basically tak ada dalam loan bank. Istilah dia tak ada dalam loan bank. Cuma macam ni, bila tuan dan puan dah katalah tuan dan puan dah deal dengan pihak kontraktor, contohnya dah deal dengan Dimaras Trading. Dah deal, okey tuan, saya ada tanah tu harganya 100,000. Dan tanah tu perlu kos untuk tambun tanah. Okey. Katakanlah kos tambun tanah tu dengan ada harga pun tinggi sekarang ni 30,000. Maknanya value untuk tanah kita tu kita kena perlu buat 130,000 tu. Kita tak boleh nak pergi dekat bank, kita nak jelas kat bank tanah ni 100,000 je saya beli. Tapi saya perlukan kos 30,000 untuk nambung. Tak boleh, bank dia tak ada istilah. Lah. Maksudnya kena combine sekali. Maknanya penilai akan datang oleh bank. Penilai pun akan nilai tanah tu seolah-olah telah ditambung. Okey. Maknanya kita kena clearly cerita dekat bank. Okey. Cumanya nak bagi maklum, tak perlu risau lah. Tak perlu risau sebab benda tu pihak kontraktor dan kita peguam dan juga bank kita boleh beri arrange dengan bank. Walaupun clearly tak boleh, tapi kita boleh arrange lah. InsyaAllah mana-mana ada tanah tak boleh tambung, kita boleh proses juga. Maksudnya untuk kos tambung tadi tu kontraktor kena keluarkan dululah. Memanglah kontraktor kena keluar, cuma dia akan ada base pada quotation berapa-berapa tu. Gitu. Okey. Soalan seterusnya, biasa peningkatan insurans yang ketara pada umur berapa? Okey. Bila kita sebut pasal insurans, okey, kita kena ingat semakin lanjut usia, semakin tinggi usia, semakin mahal insurans. Sebab kenapa makin mahal? Sebab situ ada risiko semakin besar. Okey, kalau katalah tuan dan puan hok mana umur 30 less than 30, bila beli rumah ataupun beli tanah pada masa ni dia akan murah sebab risiko dia tu rendah. Okey. Jumlah berapa-berapa ni bergantung pada pihak insurans. Kalau kita masuk katalah let's say etika takaful, dia ada kira-kira dia. Kalau masuk takaful ikhlas ada kira-kira dia. Cuma basic dia kita kena faham, semakin lewat tuan dan puan bina rumah, semakin lewat tuan dan puan cari harta tanah di Kelantan khususnya, akan ada risiko kenaikan dari segi insurans tu. Itu amat merugikan lah cepat. Maksudnya waktu contoh kalau umur dia sebelum 40, kelayakan dia contoh 300,000. Maksudnya lepas umur 40 tu kelayakan dia makin rendah lah sebab insurans makin tinggi. Betul. Betul. Rugilah maknanya kalau sahabat-sahabat kita, tuan dan puan di luar sana hok dah confirm jawatan, dan walaupun tips dia, walaupun kita masih bekerja di luar, tapi better beli rumah sekarang ni. Betul. Okey, sebab pepatah Cina kata the best time is 20 tahun lepas ataupun hari ni beli. Sebab kita nak banyak-banyak benda, harga barang naik, dari segi insurans pun naik. Okey.
Okey, soalan seterusnya mengenai loan bersama. Okey. Selain daripada suami isteri, siapakah lagi yang layak untuk buat loan bersama? Okey, selain daripada suami isteri. Selain daripada suami dan isteri, hak boleh buat loan bersamanya setakat hari ni apa yang telah dikirakan ialah antara adik-beradik ataupun ni lah, anak dengan ibu lah. Dengan ibu. Cuma perlu saya nak jelaskan sikit. Let's say kalau kita buat loan LPPSA, biasanya di recommended ialah suami isteri lah. Suami isteri ataupun anak dengan ayah ataupun anak dengan ibu. Adik-beradik ni dia boleh, cuma kita kata bergantung kepada kelulusan juga. Sebab kalau kita tengok dia beza risiko. Suami isteri confirm lah dia takkan ada risiko sebab memang dah pasangan. Ayah dengan anak biasanya tak ada risiko jugalah, tapi kalau adik-beradik ni akan ada sedikit risiko. Tu untuk LPSA. Dan juga untuk loan bank sama juga. Bank sebenarnya dia lebih prefer untuk suami isteri dan ayah dengan anak. Adik-beradik ni bergantung kepada kelulusan HQ. Sebab dia in term of risiko yang ada dalam proses loan tersebut. Okey, maksudnya untuk loan LPPSA boleh suami isteri, anak dengan ayah, boleh. Anak dengan ibu dan adik-beradik bolehlah untuk loan LPPSA. Boleh. Cuma saatnya sebab untuk adik-beradik tu dia subjek tu juga, dia bergantung. Tapi kalau anak dengan ibu pasangan tu tak ada masalah lah. Okey, yang soalan seterusnya, bolehkah gabung pinjaman perumahan antara anak dengan ayah? Ayah kerja kerajaan tetapi anak kerja sektor swasta. Okey. Pendekatan ini baru saja dibuat oleh pihak government kita beberapa tahun lepas. Sebelum ni tak boleh gabung. Mana kalau katalah ayah kerja sektor kerajaan, anak swasta tak boleh gabung. Namun pendekatan yang dibuat oleh pihak kerajaan sedikit memudahkan untuk dalam mereka-mereka yang ada situasi macam ni. Okey. Cuma untuk makluman, loan perlu di-apply untuk LPPSA terlebih dahulu. Maksudnya kalau ayah kerja kerajaan tu ayah dulu lah. Betul. Maknanya katalah ayah kerja kerajaan, ayah apply dulu loan. Apply loan ikut semua kaedah yang sama, ada plan complete. Ayah dah lulus loan sebanyak 200,000. Rumah ni nak 250,000 let's say. Bila dah ayah lulus, dah ada dah surat tawaran ataupun letter offer, mana letter offer tu akan dibawa ke bank, barulah anak boleh apply loan bank. Sebab saat ni dah maknakan adalah ayah lulus 200,000, cuma tak cukup lagi 50. Anak boleh apply 50,000 base kepada LO yang ayah ada dah. Sebab kita kena ingat penerima gadai, pemegang gadai yang utama pihak LPPSA. Bank akan jadi pemegang gadai yang kedua. Maksudnya dia punya nisbah tu? 60-40. Maknanya 60-40. Bank hanya akan cover loan sebanyak 40% daripada the whole amount tu. Okey, soalan seterusnya, bolehkah pasangan suami isteri nak combine loan untuk bina rumah di atas tanah sendiri menggunakan nama suami tetapi isteri bukan anak jati Kelantan? Untuk soalan ni dia ada dua situasi lah, dua keadaan. Untuk loan LPPSA tidak boleh apply. Tidak boleh nak combine sebab isteri bukan anak jati Kelantan. Nama isteri perlu ada. Macam ni. Kita kena ingat untuk loan LPPSA setiap nama perlu ada dalam geran. Maknanya kalau isteri bukan anak Kelantan, kita berbalik kepada persoalan yang awal, perlu masuk pada ESCO. Namun untuk ESCO dia ada kriteria yang perlu dipatuhi sebelum pihak ESCO akan luluskan permohonan. Andai kata isteri memang tiada dalam list yang boleh di-apply untuk kita apply loan, maknanya untuk LPPSA tidak layak. Tapi walaupun LPPSA tidak layak, pembeli masih ada peluang untuk menggunakan loan bank. Sebab loan bank dia boleh buat third party loan. Maknanya maksudnya macam ni. Loan nama suami, tapi dalam gerai tu nama dua.
Dia situasi macam ni. Dia kadang-kadang bila walaupun isteri tak layak buat loan, tapi bila nama isteri ada dalam geran tu, isteri rasa lebih secure. Kita back pada emosi isteri, walaupun saya tidak bekerja, tapi bila nama saya ada dalam geran tu, maknanya dia rasa position dia sebagai isteri lebih secure. Takut ada apa-apa terjadi selepas ni kan. Boleh, tak ada masalah puan-puan. Walaupun tak boleh LPSA, masih lagi ada peluang untuk guna loan bank. Soalan seterusnya, berapakah maksimum umur yang boleh memohon pinjaman perumahan? Okey, umur pinjaman perumahan. Okey, basically untuk loan LPPSA tiada limit umur lah. Okey, cuma selagi tuan dan puan masih seorang penyewa awam, tuan dan puan layak untuk membina rumah. Cuma efek dia semakin lama ataupun semakin lewat sangat untuk kita apply loan, masalahnya insurans akan jadi mahal, semua akan jadi mahal. Tempoh yang terbaik untuk tuan dan puan membina rumah sebelum tempoh besar ialah setahun sebelum tempoh besar. Sebab ialah dalam kita proses loan akan ada dokumen-dokumen, akan ambil masa. Betul, maknanya kita kata setahun tu satu tempoh masa yang ngam-ngam sesuai lah untuk apply loan.
Okey, soalan seterusnya ni famous. Biasa prospek ataupun customer dia akan tanya, bolehkah dia untuk buat markup loan untuk dapatkan lebihan wang? Okey. Sama juga Cik Puan, bukan sekadar dari segi kontraktor, peguam pun biasalah. Sebab gini, rata-rata kita sedikit tambahan, rata-rata urusan jual beli properti di negeri kita Kelantan ni kebanyakannya jaga orang memang dah ada cash tangan. Betul. Maknanya kalau kita compare dengan sahabat-sahabat kita beli properti di KL, mana dia dah ada prepared, at least dia dah ada 30% ataupun 10%, 20%, 30% persediaan untuk benda ni. Namun di Kelantan tak ada lah, biarlah tu tak apa. Cumanya isu markup loan ni dia sebenarnya istilah markup loan ni sebenarnya tak ada. Tak ada lah, mana tidak di legalize. Sebab markup loan sebenarnya kalau kita dengar terms markup loan pun dia jadi macam ada, nak kata kesalahan tu saya pun tak berani lah, tapi ada tak ni jugalah. Cuma macam ni. Let's say lah katakanlah properti yang tuan dan puan nak beli tu harganya 300,000. Tuan dan puan dah jumpa kontraktor dah offer satu quotation harga 300,000. Let's say lah tuan dan puan mari ke di Maras Trading, tuan dan puan nak buat rumah. Quotationnya di Maras Trading bagi 300,000. Cumanya value property yang ada tu dengan market sekarang ni, dengan keadaan tanah mahal sekarang ni, value tuan dan puan tu 400,000. 400,000. Cumanya bila dah tuan dan puan catch dah dengan kontraktor, di Maras kata rumah ni tak apa, saya bagi tuan dan puan 300,000 saja. Jadi maknanya kalau kata kita nak buat 400,000, 100,000 lebih tu lah duit kita. Sebenarnya duit tu duit nilaian properti. Cuma atas ihsan, atas baiknya kontraktor, quotation dia 300,000. Maknanya kita ada extra 100,000 tu. Situlah maknanya pemilihan kontraktor ataupun quotation yang betul masa discussion tu penting. Barulah kita boleh tackle isu so-called markup loan ni. Gitu. Kalau tidak dia tak ada istilah markup loan. Itu saja. Soalan seterusnya, bolehkah kita ingin menukar pinjaman bank kepada pinjaman LPPSA? Siapa yang boleh memohon dan adakah ia berbaloi? Maksudnya macam kalau dia kerja kerajaan tapi dia belum sah jawatan tadilah. Kalau dalam situasi dia belum sah jawatan, dia terpaksalah buat loan bank lah. Memang berbaloi lah. Tapi kalau katalah macam ni, dia bila kita discuss mengenai loan bank dan juga loan LPSA, sekiranya tuan dan puan ingin kita tengok apa tujuan kita beli rumah. Kalau kita beli rumah untuk kita duduk, kita memang niat kita nak stay dengan family, better kita guna loan LPSA. Ni bila kita dah sah jawatan. Kita guna loan LPSA sebabnya satu, kos urusan dokumentasi dia murah, simple, cepat. Namun jika tuan dan puan rasanya kita nak beli rumah untuk first house tapi nak jual balik, macam nak sikit pelaburan, better beli loan bank. Sebab macam ni, sebab LPSA bila tuan buat satu loan, tuan kena settle loan pertama baru beli loan kedua. Tapi kalau tuan katalah untuk rumah pertama ni, sebab katalah kita baru ada family, baru kahwin, baru anak satu yang kedua, kita beli rumah untuk niat kita nak jual, kita beli loan bank. Sebab pada masa yang sama kita boleh buat loan LPSA. Sebab maknanya kita dalam setahun dua tu kita boleh pergi dua loan bank LPSA. Tapi kalau kita buat loan LPSA, kita hanya boleh satu. Kita tengok kita punya apa niat kita dalam kita beli property tu. Maksudnya kalau nak buat dua rumah tu kena guna loan bank dulu lah. Betul lah, loan bank dulu. Okey, soalan seterusnya, bolehkah pelanggan ingin membina dua buah rumah di atas satu loan? Bina dua buah rumah atas satu loan. Satu loan. Kita tengok kalau untuk LPPSA dia hanya boleh satu loan, satu lot. Maknanya satu rumah lah. Satu rumah. Cuma kalau kita tengok segi loan bank sama juga macam LPSA. Cuma sedikit kelonggaran, katakanlah nak buat satu rumah atas dua lot. Bukan dua rumah.
2 lot nak buat satu rumah. Kalau bank boleh. Maksudnya tanah tu jadi besar. Maknanya let's say lah katalah sahabat-sahabat kita token lah ni kan, founder-founder ni banyak tu nak buat, let's say dia mau beli lot A, lot B tapi nak buat rumah besar tadi. Tu boleh dengan bank. Tapi maksudnya kalau satu lot nak buat 2 property, 2 rumah tak boleh sebab dia proses nak akan ada risiko untuk waktu gadaian. Gadaian tu. Itu masalah. Okey, soalan seterusnya, bolehkah penjawat awam memohon pinjaman LPPSA tetapi tempoh perkhidmatannya berbaki 7 tahun lagi? Okey. Soalan ni tadi kita dah sentuh tapi tak apa. Okey, untuk tuan dan puan penjawat awam tuan dan puan boleh beli hartanah selagi mana tuan dan puan masih belum pencen. Cuma macam dimaklumkan tadi, tempoh yang terbaik beli properti ialah setahun sebelum tuan pencen. Okey, kalau 7 tahun memang sesuai sangatlah. Cuma kalau setahun boleh buat lagi. Kalau katalah let's say ada setengah kes tu dia beberapa bulan nak pencen, boleh buat. Cuma sedikit rushing sebab urusan dokumen tu takut tak sempat. Cuma okey, untuk tambahan nyawa awam, kalau kita tengok tak 7 tahun, kalau nyawa awam buat loan 30 tahun. Okey, let's say 30 tahun. Maknanya tempoh masa dia hanyalah ada 7 tahun. Selebihnya akan dipotong masa masa pencen lah. Ini adalah antara kelebihan yang ada pada loan LPPSA. Kalau kita pergi, let's say lah, kalau kita compare dengan loan bank, katakanlah tuan dan puan ada baki lagi 7 tahun untuk pencen dan nak buat loan bank. Kemungkinan loan akan lulus, cuma tempohnya akan dipendekkan. Bila tempoh dipendekkan akan ada tinggi bayaran lah. Bayaran bulanan. Bulanan itu takut menjejaskan urusan bila pencen tu. Okey.
berapakah baki minima gaji penjawat awam yang perlu ada selepas potongan loan LPPSA dan komitmen lain yang ada? Okey, bila kita bercakap pasal gaji penjawat awam secara kata in generalnya, seorang penjawat awam at least lah kena ada, paling common kena ada 1,000. Gaji bersih. Gaji bersih. At least kalau kita ada 1,000 tu, at least kita boleh lah beli rumah yang kos rendah below 200,000. Tapi kalau katalah tuan dan puan memang gaji pun dah kurang daripada 1,000 tu, agak susah lah. Sebab yelah sekarang ni dengan peningkatan harga properti kan, better kena ada at least kalau ada 1,000. Kalau ada 1,500 tu itu memang terbaik lah. Maksudnya kalau dalam slip gaji dia tergaji bersih 1,000 tu memang layak lagi lah. Boleh lagi, boleh. Sebab dia kalau katalah kita beli properti yang katalah rumah teres biasa ada yang dijual dalam harga 150,000, 90, sempat lagi lah sebab pemotongan dalam 600 lebih. Tapi bergantung juga kepada umur kita. Kalau umur kita masih muda, insya-Allah akan lulus. Tapi kalau umur kita dah lebih daripada 40, rasa akan ada risiko untuk tak lulus lah. Betul lah, sebab klien kita akan rendah sebab betul. Yes, sini dia kadang-kadang cepat dia bila dah sebenarnya awak layak, tuan dan puan layak dari segi slip gaji, tapi umur tu itulah kita terugi sangat kalau tak buat awal. Betul lah, sisi kita nak tekankan. Okey, soalan seterusnya macam tadi untuk penjawat awam. Betul. Okey, untuk pekerja swasta, berapa amount gaji bersih yang layak untuk memohon loan? Okey, untuk pekerja swasta dia ada sedikit berbeza lah dengan LPSA. Okey, basically kalau kita pergi ke bank, katakanlah gaji kita 3,000. Okey, 3,000 pergi dekat bank, 3,000. Biasanya bank akan tolak dah 1,000 untuk makan minum. Kos sara hidup lah. Kos sara hidup maknanya 3,000 tolak dah 1,000. 1,000 tinggal 2,000. 2,000 ni bank akan tengok sama ada kita ada tak hutang-hutang kereta ke, kad kredit ke, okey, katakanlah kita tak ada hutang, kita complete, maknanya at least kalau kita ada 2,000, okey, 2,000 tu at least lah, makna baru boleh layak lah. Layak. Tapi kalau kita lah ada gaji, kalau kita gaji 2,000, tolak makan minum 1,000, kita ada 1,000. Lepas tu pula umur kita pula dah tinggi. Dia akan ada efek lah. Cuma kalau kata yang terbaik untuk loan bank, maknanya tuan dan puan bergaji bersih lah 2,000 hingga 3,000. Tapi kalau 3,000 tu terbaik. Sebab kalau 2,000 kita takut sebab dia masih dalam sama-sama lagi. Sebab bank akan pemotongan ni ya. Sebab kos sara hidup sekarang meningkat kan. Maksudnya gaji bersih tu kena 2,000. At least kena 2,000. 2,000 barulah kita bila kita ada 2,000, kita tahu kita nak tackle properti yang macam mana. Maknanya okey 2,000, okey rumah ni 2,000 ke bawah ataupun 220,000 ke bawah. Okey, untuk soalan seterusnya, suami bekerja swasta ataupun berniaga, isteri penjawat awam, bolehkah buat loan bersama? Suami bekerja swasta, isteri penjawat awam ataupun berniaga lah. Okey, suami swasta boleh. Kalau maknanya pasangan suami isteri, dia ada dua option. Maknanya kalau untuk loan LPPSA boleh, cuma apa yang dah dimaklumkan tadi, kalau isteri penjawat awam, maknanya loan isteri itu akan nak 60%. 60% dan suami itu 40%. Okey. Cuma kadang-kadang dalam keadaan sebab perlu diingat kalau kita nak combine loan, LPPSA nak combine dengan loan bank, urusan combine tu kadang-kadang dia ada sedikit, kita kata macam mana, rumit sedikit. Okey, kadang-kadang kita suggest kalau dalam situasi macam ni, suami swasta, isteri penjawat awam, better untuk pihak-pihak pergi terus ke bank. Maksudnya buat loan bank. Betul. Sebab macam ni, sebab bila isteri penjawat awam, maknanya bank lebih prefer yang penjawat awam sebab skim dia lain. Okey, penjawat awam yang loan bank, kadang-kadang bank boleh offer rate yang agak rendah. Sebab kadang-kadang kalau yalah, macam saya kata, bila kalau you nak combine LPSA isteri dan loan bank suami, kita perlu settle dengan LPSA terlebih dahulu. Kadang-kadang kita pun belum pasti
kelayakan suami tu berapa. Tapi kalau kata dua-dua tu dah pergi ke bank, senang. Sebab pegawai bank boleh bantu untuk kira terus kelayakan kedua-dua suami isteri untuk beli properti tu. Maksudnya buat loan bank lah lagi senang. Lagi senang lah hasil situ. Okey, untuk soalan terakhir ni, bagi peniaga kecil yang tidak ada penyata cukai pendapatan, adakah terdapat cara lain untuk mereka memohon pinjaman perumahan? Ya. Okey, untuk sahabat-sahabat ataupun bakal-bakal pelanggan khususnya di Maras Trading, bagi tuan dan puan yang rasa nak beli rumah, tapi tuan dan puan tak ada selit gaji lah, tak ada cukai, tak ada apa. Sekarang ni pihak kerajaan telah menubuhkan satu syarikat jaminan kredit perumahan ataupun SJKP. Niat SJKP ditubuhkan adalah untuk membantu kita kata dalam industri mikro, kecil-kecil, contohnya macam jual roti sel ke, ataupun token restoran ke. Cuma walaupun cukai pendapatan tidak diperlukan, tapi bakal peminjam ni satunya kena ada SSM. Maknanya kena ada satu lesen niaga usaha dan juga kena buktikan pendapatan statement account tu. Maknanya daripada 6 hingga ke setahun tu, maknanya ada keluar masuk aliran duit tu. Satu lagi, kelayakan untuk skim SJKP 300,000 ke bawah nilai dia. Cuma sekarang ni ada sedikit penambahbaikan kepada skim. Sebelum ni SJKP hanya layak untuk beli rumah yang telah siap. Mana rumah yang kontrak baru boleh beli. Cuma difahamkan ada penambahbaikan boleh beli rumah dalam pembinaan. Maksudnya boleh dengan kontraktor. Betul. Kalau dulu seolah dengan developer. Maknanya rumah siap ataupun rumah subsale, sekarang ni kerajaan dah perluaskan sikit skop dia untuk beli rumah dengan kontraktor kecil-kecil lah. Maksudnya boleh bina atas tanah sendiri. Boleh. Mana skim SJKP ni memberikan kelebihan lah kepada sahabat-sahabat kita memang ialah tak ada selit gaji ke apa kan. Betul. Gitu saja. Sebab biasanya memang ramai lah peniaga-peniaga kecil mari dia nak bina rumah, dia ada tanah. Betul. Pasti dia kata dia ada macam loan dengan kontraktor lah. Biasa kontraktor dia tak buatkan loan gitu. Betul. Tapi maksudnya adalah skim daripada kerajaan lah, SJKP. Betul. Sebab macam ni Cik Pan, sebab kita ingat kita orang Kelantan ni kebanyakannya kaya tanah. Betul. Yelah kadang-kadang kita ni orang tua kita tinggal. Kadang-kadang kalau kita beli pun, sebab kalau kita tengok tanah, kalau beli 5 tahun lepas tidaklah semahala ni lah. Maknanya dia boleh berdikit-dikit niaga beli tanah. Cuma bila nak melibatkan rumah tu, kadang-kadang nak cari cash payah juga. Skim begini lah boleh membantu. Boleh membantulah untuk proses membina rumah bagi hak tak ada selit gaji ni. Okey, terima kasih Tuan Jai untuk sesi soal jawab kita pada hari ini, dan terima kasih juga sudi hadirlah untuk sesi soal jawab ni. Saya harap dengan sesi persoalan soal jawab saya dengan Tuan Jai tadi sudah menjawab persoalan anda semua. Okey, terima kasih kerana menonton video kami ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng YouTube Dimaras Development. Jika anda ingin bina rumah, ingat Dimaras Development. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dimaras kerana menonton.